Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dina bin Irham. Saya daripada Open University Shah Alam dan ditugaskan untuk melakukan khidmat masyarakat, dan saya memilih tugasan untuk melakukan pembukaan semula surau Al-Falah di Seksyen 6 Kota Damansara. Okey, melalui tugasan ini saya dan isteri memberikan bantuan kepada semua AJK surau di surau Al-Falah Seksyen 6 dan melalui proses pembukaannya selepas diberikan kebenaran oleh kerajaan. Jadi anda tertanya-tanya kenapa adanya proses pembukaan semula surau ini. Proses pembukaan surau ini adalah disebabkan negara kita telah dilanda oleh wabak COVID-19. Okey, oleh itu mari saya ceritakan sedikit apakah itu COVID-19. Okey. COVID-19 atau nama sebenarnya adalah coronavirus, ataupun pada sebelum ini ia dikenali sebagai Wuhan virus. Kenapa Wuhan? Virus ini mula diketahui pada mulanya daripada negara China, dan ianya dilaporkan kepada WHO pada bulan Disember 2019. Pada mulanya virus ini hanya menular di negara China saja, tetapi mula merebak ke negara-negara lain secara perlahan-lahan, dan negara kita menerima impaknya pada bulan Februari, dan akhirnya pada bulan Mac 2020 kerajaan terpaksa melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Melalui perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan oleh kerajaan, semua masjid dan surau telah diarahkan untuk ditutup bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19 terus menular di dalam komuniti. Perintah kawalan pergerakan ini mempunyai 6 fasa. Pada permulaan 4 fasa pertama ini kekal dengan nama yang sama, dan pada fasa kelima nama ini telah ditukar kepada perintah kawalan pergerakan bersyarat, dan pada perintah kawalan pergerakan bersyarat inilah masjid dan surau telah mula dibuka secara perlahan-lahan, dan pada mulanya ini dibuka hanya untuk 20 orang jemaah pada satu masa saja. Pada waktu PKP ini juga kita sebagai orang Muslim telah melalui satu fasa norma baharu. Kerana sewaktu PKP ini dijalankan, kita melalui fasa iaitu fasa bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri. Pada kebiasaannya pada waktu Ramadan kita melakukan acara buka puasa beramai-ramai dan solat tarawih di surau. Tetapi pada waktu PKP ini semua acara ini tidak dapat dilakukan. Malahan pada waktu Hari Raya Aidilfitri kita mula melalui satu fasa norma yang baharu, iaitu kita melakukan solat sunat Hari Raya Aidilfitri di rumah dan memberikan khutbah, dan ianya menjadi viral di negara ini. Kita berada dalam fasa ke-6, iaitu fasa perintah kawalan pergerakan pemulihan. Dan pada fasa ini kita dapat melihat semua masjid dan surau mula dibuka secara perlahan-lahan mengikut kepada lokaliti. Adakah lokaliti itu dalam kawasan hijau ataupun kawasan kuning, ataupun lebih teruk adalah kawasan merah. Dan bagi kawasan hijau, semua masjid dan surau sudah mula menerima dan dibolehkan para jemaah untuk solat berjemaah dan solat Jumaat. Dan para jemaah ini tidak terhad hanya untuk 20 orang saja, dan ini lebih kepada mengikut saiz masjid tersebut. Di dalam fasa ini kita sebagai orang Muslim turut merayakan satu perayaan yang besar, iaitu Hari Raya Aidil Adha, iaitu Hari Raya Korban. Dan pada waktu ini banyak surau dan masjid telah dibolehkan untuk solat berjemaah, tidak seperti solat Hari Raya Aidilfitri. Dengan kebenaran solat sunat Hari Raya Aidil Adha ini tidak bermakna kita terus lalai dengan segala SOP dan perjalanan sosial yang perlu kita lakukan. Disebabkan itulah kesemua pembukaan surau dan masjid ini perlulah mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara yang dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan. Okey, mari saya terangkan sedikit apakah syarat-syarat pembukaan surau dan syarat-syarat yang membolehkan seorang jemaah itu hadir untuk solat berjemaah ataupun solat Jumaat di surau dan masjid. Okey, yang pertama ialah jemaah tersebut adalah penentu tetap ataupun karih masjid atau surau tersebut, dan dia mestilah seorang rakyat Malaysia.
Okey. Yang kedua adalah mereka diwajibkan untuk memakai pelitup hidung dan mulut ataupun face mask. Yang ketiga, jemaah yang hadir di surau dan masjid ini haruslah tidak bergejala seperti demam, batuk ataupun sesama. Suhu mereka juga akan diambil dan hanya suhu di bawah 37.5 darjah Celsius saja yang dibenarkan masuk. Yang keempat, tidak mempunyai penyakit kronik dan uzur, tidak berkerusi roda atau bertongkat. Paling mudah dikatakan jemaah yang berumur lebih daripada 65 tahun ke atas dan juga kanak-kanak yang berumur 10 tahun ke bawah masih tidak dibenarkan untuk menghadiri surau dan masjid. Okey, seterusnya menggunakan hand sanitizer semasa masuk dan keluar surau atau masjid, merekodkan kehadiran ataupun mengimbas QR code di antara QR code selangkah daripada Selangor ataupun Mas Sejahtera yang disediakan oleh Kerajaan Malaysia, ataupun mengambil wuduk dari rumah seboleh-bolehnya, kerana kita faham kadang-kadang terdapat juga pihak musafir yang perlu mengambil wuduk di surau dan ianya diberi kelonggaran untuk mengambil wuduk di situ. Okey, seterusnya membawa sejadah sendiri daripada rumah dan bukanlah menggunakan sejadah yang disediakan di surau. Okey, yang seterusnya, elakkan budaya bersalaman ketika dalam surau ini ataupun selepas solat, kerana ianya seperti kita tahu, ianya budaya orang kita untuk sentiasa bersalaman sebelum dan selepas solat. Para jemaah juga tidak dibenarkan beriktikaf di surau. Selain daripada itu, ketika hendak beredar daripada surau ini, semua jemaah haruslah tenang dan beredar mengikut aturannya dan tidak bersesak-sesak. Dan yang terakhir, seboleh-bolehnya perlulah hadir di surau atau masjid awal, mungkin 5 minit sebelum azan. Jadi apakah proses khidmat masyarakat yang kami lakukan untuk surau ini? Okey, pertama, kami mula sebelum pembukaan surau ini, kami mula untuk membantu mereka untuk melekatkan ke semua QR code di setiap pintu masuk, dan juga kita meneliti semua aliran masuk dan keluar. Maksudnya kita perlu memastikan di manakah pintu masuk dan pintu keluar untuk surau ini, supaya mengelakkan pertemuan di antara yang jemaah yang ingin masuk dan juga keluar. Selain daripada itu, kita juga meletakkan satu tanda untuk penjarakan sosial ketika solat. Itu kita meletakkan tip-tip merah di lantai ataupun di kapet untuk memberikan jarak ke antara satu jemaah dengan satu jemaah yang lain. Dua perkara tadi itulah perkara yang paling penting yang perlu dilakukan semasa pembukaan surau. Selain daripada itu, kita juga meletakkan pengimbas suhu di pintu masuk dan juga hand sanitizer yang untuk digunakan oleh para jemaah di pintu masuk tersebut. Selain daripada itu, setelah hampir 2 bulan 3 bulan surau ini tidak buka, kita juga melakukan sedikit pencucian ataupun disinfek di surau ini supaya memberikan keyakinan dan keselesaan bagi jemaah yang bakal hadir di surau ini. Kini saya teruskan dengan sedikit wawancara bersama isteri saya, iaitu Puan Nur Farhaini binti Ramli. Okey, Puan Nur Farhaini, sedikit apakah perasaan Puan selepas kerajaan membenarkan semula pembukaan surau ini? Perasaan saya semestinya rasa bersyukur dan gembira kerana selama ini 2 hingga 3 bulan surau tersebut kosong, tetapi kini kembali meriah dengan para jemaah yang hadir di surau tersebut. Selain itu, kita dapat mengimarahkan surau tersebut dengan kehadiran jemaah-jemaah yang hadir, seperti orang yang musafir dan frontliner, untuk memudahkan mereka solat di surau tersebut. Boleh ceritakan juga tak apakah perasaan Puan sewaktu dapat melakukan khidmat masyarakat ini? Okay, saya berasa amat seronok kerana saya dapat mengenali antara satu sama lain dengan jemaah-jemaah yang sebelum ini saya rasa macam tidak pernah jumpa, dan dapat mengenali dengan lebih rapat lah. Okey, terima kasih Puan kerana membantu saya untuk melakukan khidmat masyarakat ini.